Okay, next, still on the micro environment. Okay, so last categories of micro environment adalah customer. Okay, so ini kita punya ultimate lah kan. Okay, this is our ultimate end. Okay, tapi dia juga mempengaruhi, of course dia sangat mempengaruhi kita punya strategi pemasaran. Sebab kita ingat marketing adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Kita kena puaskan keperluan dan kehendak pengguna dan kita kena memberi nilai kepada dia hingga dia uh, benar-benar puas hati dengan kita punya produk, perkhidmatan, khidmat pelanggan dan lain-lain. Okay, so customer ni ada beberapa kategori. Kita tengok, kita ada pengguna akhir, kita ada pengguna perniagaan, kita ada uh, reseller yang jual balik, okay. Kita ada government market dan kita ada international market. Alright. Okay, so ni adalah pengguna akhir, ini adalah pengguna perniagaan. Ini actually this is reseller is also business market. Okay, tapi dia spesifik kepada jual semula, okay, dia lebih bertindak sebagai intermediaries. And then kita ada government market, kita ada international market. Okay, setiap satu ni dia ada ciri-ciri yang kita sebagai pemasar perlu pertimbangkan lah. Alright. Semua pun kita punya pelanggan kita, tapi mereka ada ciri-ciri dan perbezaan yang tersendiri. Okay, kita tengok. Okay, so the company may target any or all of these 5 customer market. Okay, so pertama consumer market. Okay, consumer market adalah individuals and households that buy goods and services for personal consumption. Okay, so consumer market ni adalah pengguna akhir. Pengguna akhir maksudnya dia beli, dia terus guna. Okay, so dia beli, dia terus guna untuk kegunaan sendiri. Okay, untuk kegunaan peribadi. Okay, so the consumer market buy for their own goods, for their own personal consumption. Alright. So, siapa yang beli sendiri ni, okay, biasa dia individu lah masing-masing. Okay, individu ataupun isi rumah. Right. Yang keduanya adalah business market. Okay, business market. Business market membeli barangan, okay, buy goods and services for further processing or for use in their production process. Okay, business market ni adalah, okay, kalau tadi adalah individu ataupun isi rumah, okay, business market ni adalah perniagaan lah. Okay. So, business market adalah pelanggan-pelanggan perniagaan. Okay, apa dia buat? Okay, dia buat untuk pemprosesan semula. Okay, dia beli barang kita untuk pemprosesan semula ataupun digunakan dalam proses pembuatan. Okay. Business market buy goods and services for further processing or for use in their production process. Okay, so dia beli barang untuk diproses semula atau digunakan dalam proses pengeluaran. Okay, so maksud dia biasanya beli bahan mentah lah. Okay, so biasanya dia adalah business market ni contohnya adalah pengilang, pengeluar kan. Okay, yang mana dia beli bahan mentah ataupun komponen untuk membuat bahan akhir. Okay, so tu business market. Okay, so berbezalah dengan consumer market. Okay, consumer ni biasa dia guna sendiri. So dia beli sikit-sikit. Dan business market dia nak proses. Dia beli kalau tadi consumer beli barang akhir. Business market beli bahan mentah ataupun bahan separuh siap. Okay, consumer market beli untuk diri sendiri, beli sikit-sikit. Business market beli banyak-banyak kan. Okay, so tu berbezalah. Okay, consumer market dia beli untuk sendiri ya, untuk kepuasan. Okay, so kadang-kadang consumer market ni dia tak kisah sangat harga kan. Okay, yang penting dia puas hati, right? Okay, so dia tengok ciri-ciri yang penting dia puas hati. Okay, so tu consumer market. Tapi business market, dia nak buat barang siap kan. Okay, dia nak proses mula. Okay, so
dia harga adalah kos dia. Bila sebut kos, dia akan menentukan harga jual, kan? Okay, so tu business market dia banyak fikir sikit dalam membuat pembelian. Okay, dia cerewet sikit dari segi harga, dari segi bahan. Dia tak semestinya nak berkualiti, dia tak semestinya nak high spec lah. Okay, tapi yang berbaloi, yang sesuai dengan uh, penggunaan dia. Okay lah, untuk dia proses semula dan sebagainya. Okay, so dia banyak fikir sikit lah business market ni. Okay, so banyak nego dan sebagainya lah. Kini kita bincang dalam bab lain ya. Okay, yang ketiganya reseller market. Okay, reseller market macam saya dah cakap tadi adalah juga business market. Okay, tapi reseller market ni uh, dia adalah uh, lebih merujuk kepada intermediary. Okay, dia beli barang, buy goods and services to resell at a profit, untuk menjual semula dan mendapatkan keuntungan. Okay, yang tadi dia proseskan. So business market adalah factory, adalah manufacturer. Reseller market adalah retailers. Alright, okay, resellers, retailers. Okay, so dia beli untuk uh, untuk jual semula. Di kata lain, dia beli barang dah siap. Okay. Alright, and then okay, dia juga reseller juga beli barang dah siap. Okay, tapi berbeza dengan consumer, reseller perlukan harga yang lebih rendah lah. Okay, sebab dia juga memikirkan tentang kos. Okay, dan kos menentukan harga jual. Okay, yang penting dia nak profit tinggi kat situ kan. Okay, so tu itu macam mana gelagat reseller membuat pembelian. Okay, dan juga beza, of course reseller beli lebih banyak daripada consumer. Okay, so tu consumer dengan business dan reseller market. Government market pula, okay, so make up government agency that buy goods and services to produce public services. Okay, so government ni pun beli barang juga. Okay, so tapi sebagai kerajaan dia beli barang bukan untuk diri dia sendiri tapi untuk rakyat, kan? Okay, so dia buat apa-apa untuk rakyat, kan? Betul ke? Okay, so yes lah, kan? Okay, so tu kerja dia, right? Okay, so tu uh, okay, government beli barang untuk masyarakat. Okay, so bila dia beli barang untuk masyarakat, dia nak beli barang macam, maksudnya macam lebih kepada kebajikan. Okay, so dia nakkan yang biasanya lah. Okay, biasa dia nak yang murah. Okay, so dia nakkan yang murah. Okay, so tu adalah government market. Okay, so in fact kalau kita buat pembelian kerajaan kan, okay, kalau kita walaupun kita argue, kita kata okay, harga is sesuai dengan spesifikasi, dia kata tak. Okay, so dia kata kenapa tak ambil paling murah? Okay, so that is the government market. Okay. Alright, next, last one is international market. Okay, so international market adalah customer-customer kita yang berada di lain negara. Kita masuklah yang lain. Semua-semua ni, okay, tapi beza dia, dia berada di luar negara ataupun di lain-lain negara. So, apa beza dia? Okay, so apa yang concern kita? Okay, apa yang kita kena consider betul-betul about international market adalah ciri-ciri kebudayaan, ciri-ciri yang berbeza lah dari segi perundangan, dari segi cita rasa dan sebagainya. Okay, so that is our 5 classifications of customer market. Okay, so ni adalah pengguna kita. Okay, so sekian untuk microenvironment dalam chapter 2. Okay. Alright, as a wrap, okay, microenvironment ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so microenvironment ada micro. Okay, microenvironment ada 6. 6 kategori. Okay, yang pertama inside our company. Okay, company hantar barang kepada, company jual barang kepada customer. Sebelum jual barang kepada customer, ada supplier hantar barang mentah, and then nak sampaikan kepada customer, ada intermediaries, and then tengah
tengah jual-jual, ada pesaing, okay. Selain daripada pesaing, ada juga public. Okay, so that are our 6 category of micro environment. Okay, so have fun with it. Okay, enjoy and understand. Thank you.